Waktu mana pergi ke satu pantai, kawasan pantai yang mahal, kawasan pantai itu anda ditunjukkan kawasan rumah-rumah. Kawasan tersebut dia kata lebih kurang paling murah 100 juta ringgit Malaysia. Rumahnya. Dan kebanyakan rumah ini dimiliki oleh orang Islam Melayu tersebut. Ini hebatlah orang Melayu. Rasa nak pindah ke South Africa je. Memandangkan minyak naik kan sekarang. Nak sebut gambaran bagaimana kita ni, masyarakat kita. Allah jadikan dan para pewarisnya yang telah sempurna berupa siddiq, para siddiqin, ahli kebenaran. Ialah perkara yang gaib yang akan menjadi syahadah. Dan darjat ini diibaratkan dengan kasyaf dan ayan. Pendedahan dan penglihatan. Kasyaf. Maksudnya sampai peringkat mereka ni, pandangan mereka ni menembusi yang disebut dengan hijab pandangan mata biasa manusia. Kenapa mereka bangun? Kerana mereka kasyaf. Bangun tahajud malam. Ulama-ulama boleh sampai peringkat para sahabat tu sanggup bangun malam-malam dalam getaran. Kenapa yang Abdullah bin Ibn Maktum boleh datang ke masjid walaupun dia buta mata. Semayang berjemaah buta mata. Waktu mana dia datang buta mata tersebut, dalam keadaan buta mata, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak kamu izinkan aku supaya aku ni tak datang semayang subuh berjemaah, ya Rasulullah. Kerana malam pagi-pagi bimbang ni dengan kala jengking, dengan ular dan sebagainya, binatang berbisa di tengah padang pasir ni, bimbang ya Rasulullah, tak ada orang yang nak bawa aku." Rasulullah SAW dengar je begitu. Rasulullah kata, "Bolehlah, kerana kamu buta. Oleh kerana kamu buta, kamu tak payah datanglah," katanya Rasulullah SAW. Rasulullah sebut demikian. Jadi bahaya pada diri kamu. Dia pun berjalan nak keluar tu, Rasulullah panggil balik. Abdullah, mari sini balik. Abdullah, kamu mari sini balik. Bila datang balik, Rasulullah tanya, "Malaikat Jibril suruh aku tanya pada kamu dengar tak azan? Kamu dengar tak azan?" Katanya Abdullah, "Ya, aku dengar azan." "Kalau begitu, kamu kena datang juga." Kamu kena datang juga. Jadi siapa-siapa yang tak nak datang, pergi duduk jauh, jangan bagi dengar azan. Senang ceritanya. Maknanya gambaran memang dia tak nak datang terus. Nak gambarkan, oleh kerana kamu dengar juga, kamu kena datang. Datang Abdullah bin Maktum. Datang. Dalam keadaan datang. Kasyaf tak kasyaf, kita boleh baca sejarah Abdullah bin Maktum ni. Rasulullah SAW sentiasa jumpa wajah dia. Rasulullah SAW sebut, "Kamulah yang menyebabkan Allah tegur aku. Kerana kamu Allah menyebabkan Allah tegur aku." Abdullah bin Maktum. Rasulullah SAW tengah mengajar di kalangan orang kafir ni, sebut tentang Islam ni, dia tak nampak. Tapi dia dengar suara Rasulullah. Datang, jumpa dengan Rasulullah. Sebut, "Ya Rasulullah, alimuni ma'allamakum Allah." Itu Rasulullah paling lagi sebelah kanan. Berubah wajah Rasulullah. Nak marah tu, tapi dia tak tahu, dia tak perasan. Orang buta. Datang sebelah kanan pula. Sebut kali yang ketiga, "Alimuni ma'allamakum Allah." Ya Rasulullah, ajar pada aku apa yang diajar oleh Allah pada kamu. Dengar saja begitu. Rasulullah SAW paling lagi kali yang ketiga, baru dia perasan. Rasulullah tak nak layan dia. Dia paling terus nitis air mata dia. Abdullah bin Maktum. Dalam keadaan nitis air mata dia berjalan balik tersebut, turun ayat Quran. "Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Ini kenapa Allah tegur demikian? Kalau tidak kerana kasyafnya. Dia panggil demikian. Kerana pandangan sahabat-sahabat tersebut kasyaf, dia nampak pandangan yang jauh itu, yang menyebabkan akhirnya dia datang untuk nak tahu apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara satu darjat dengan darjat yang lain, ada perbezaan yang jauh sekali. Di antara darjat yang kita sebut tadi, sikit itu, darjat di antara muqarrabin dengan darjat yang disebut dengan darjat Nabi dan para pewaris Nabi ini, dekat je kita sebut demikian. Tak, jarak yang jauh sekali, namun begitu semua mereka adalah diutamakan, dan setengah mereka lebih diutama dari setengah yang lain. Itulah kelebihan Allah yang diberikan pada siapa yang disukai di sisi Allah, dan Allah itu mempunyai kelebihan yang besar dalam membezakan di antara orang yang berkeyakinan dengan orang berkumpul satu masa nak tinggal dunia. Satu masalah lah, dengan harta benda yang kita ada, anak-anak kita, bagaimana kehidupan keluarga kita dan sebagainya. Yang ni satu masalah. Kemudian masalah yang kita hadapi saat nak meninggal dunia, suasana yang kita hadapi itu sendiri.
Cukup mengerikan. Sehingga kan Rasulullah apabila nak gambarkan tentang ngeri tak ngerinya saat tersebut, Rasulullah ambil tangan, Rasulullah celup tangan dalam bekas, Rasulullah sapu muka ni. Sapu muka dengan saat yang teruk tadi, Rasulullah sapu dengan tangan Rasulullah. Rasulullah sebut doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi saat kematian ini, ya Allah. Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut, apabila berlakunya saat yang aku lihat bagaimana sakarat yang berlaku pada Rasulullah, aku tak menginginkan lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada itu. Tak adalah kalau Rasulullah seberat itu, setertekan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusah itu, jangan kamu fikirlah yang kamu ni lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya saat itu saat yang berkecamuk. Berkecamuk lagi bila waktu mana kita nak melalui saat di hadapan nanti. Ia malam pertama di alam barzah. Berada di alam kubur. Kemudian suasana kita berada dalam keadaan yang kita keseorangan. Kain je teman kita. Kemudian dengan kain kapan je membalut jasad kita ni. Saat begitu, bagaimana kita nak lalui saat demikian? Kecuali kita mempunyai amalan yang kuat. Amalan yang kuat ni lah, wa yusabbit aqdamakum, yang mempertahankan keteguhan jiwa-jiwa kamu di saat mana keyakinan kamu tu yang kamu lakukan dalam hidup kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit lagi lah. Perihal niat. Tajuk yang seterusnya, sambung sikit lagi perihal niat dalam hidup seorang. Lepas pada kita berkeyakinan, katanya Tuhan kita untuk menuju ke akhirat, kena ada niat dalam hidup seorang. Niat itu menjadi keutamaan pada seseorang. Lepas pada kamu ada yakin, niatlah, mula niat pada diri kita. Niat nak berubah. Niat nak menjadi orang yang saleh. Niat pada diri kita untuk kita nak buat benda kebaikan. Jangan tak ada langsung niat. Tak berniat langsung. Tak ada niat langsung dalam nak buat benda yang baik. Niatlah pada diri kamu ni. Paling tidak, niat mati syahid. Senang cerita ni. Niat. Rasulullah SAW sebut, siapa yang niat untuk nak mati syahid, dia niat dalam jiwa dia untuk mati syahid, satu hari dia mati dalam keadaan di atas katil, dia akan dapat pahala orang mati syahid di jalan Allah SWT. Kenapa? Kerana nak niat pun orang tak nak. Orang kita ni, tengok van jenazah pun pejam mata, senang cerita ni. Sebut mati itu pun tak nak. Bahasa yang mudahnya, nak gambarkan tentang mati pun tak nak. Lalu Islam ajar kepada dia, tolong amalkan niat. Niat. Dan Amr bin Khalid, seorang ulama muda juga di Mesir, dia kata Islam ni kaya dengan niat. Mewahkan hidup kamu dengan niat. Banyakkan niat. Kerana kamu niat yang baik itu membanyakkan pahala pada diri kamu. Banyakkan dalam hidup kamu ni niat. Niat nak bantu orang. Kamu niat itu pun dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Kerana nak berniat yang baik ni terlalu sukar. Niat nak buat jahat, ramai. Bangun, tidur, rasa bersin je. Ni tak mengumpat lagi lah ni. Dia sebut demikian. Tak mengumpat lagi lah ni. Kena pergi mengumpat, baru sedap sikit ni. Lega sikit jasad. Dia sebut demikian. Kenapa dia? Kerana nak niat benda yang baik ada. Tak ada. Niat. Kita je bangun-bangun daripada tidur. Niat nak panggil kawan-kawan dah. Makan sarapan pagi ni kat rumah. Rasa lama dah. Sarapan berdua, bertiga dengan anak-anak. Nak jemputlah orang seorang datang bersarapan dekat rumah. Datang bersarapan dengan kita. Maknanya nak niat benda yang baik itu terlalu sukar. Lalu Islam ajar, mulakan hidup kamu ni, apabila kamu dah mula berkeyakinan dengan Islam, kamu tancapkan jiwa kamu dengan agama, kamu niat benda-benda yang baik pada diri kamu. Wahai saudaraku, hendaklah kamu memperbaiki niat kamu. Dalam hidup kamu ni, baiki niat, mengikhlaskan niat kamu. Dalam diri kamu ni, ajar supaya kamu sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kali mana kamu buat satu benda, lillahi rabbil alamin. Yang lepas tu lepaslah. Jangan kamu terungkit sudah. Jangan kita sebut menyesal aku tolong orang ni. Jangan kita je sebut pada diri kitanya menyesal aku kahwin dengan orang tua ni. Menyesal aku hidup dengan dia ni. Menyesal, jangan. Maknanya habislah niat pahala baik yang kamu buat sebelum daripada ni. Jangan ada pada diri kamu. Bahkan dalam hidup kamu ni, kamu ajar dalam hidup kamunya, alhamdulillah Allah telah kurniakan
kekurniaan yang banyak dalam hidup aku. Ajar pada diri kita ni, syukur pada Allah kita telah melalui keadaan ini. Kita kata, lah dia dah tipu kita. Yalah, walaupun dia tipu, kita dah dapat pahala. Kita dah dapat pahala dengan tipuan dia. Cuma jangan ditipu lagi akan datang. Benda yang lepas, kita mampu kita nak mengulang. Tak boleh dah. Tapi benda yang akan datang inilah yang kita mampu untuk kita mencorakkannya dalam hidup kita. Lalu Islam kata, mulakan dengan niat ikhlas kamu pada Allah. Memantapkan serta bertafakur padanya sebelum masuki ke dalam suatu amalan. Memantapkan niat kerana Allah itu. Dan sebelum kamu nak buat sesuatu, nak kahwin dengan orang, kamu nak kahwin dengan dia ni kan? Ya. Kamu nak kahwin kerana apa dia? Kerana cantik dia? Jangan. Kamu nak kahwin dengan dia kerana apa dia? Harta benda dia? Jangan. Kamu nak kahwin dengan kerana keturunan dia? Jangan. Habis tu, kamu kahwin dengan dia kerana agamanya. Kerana Rasulullah sebut, siapa yang kahwin dengan orang ni, kerana cantik dia, dia akan dapat kehuduhan daripada orang. Aku sumpah dia biar dia dapat demikian. Siapa yang kahwin dengan orang ni kerana kaya dia, dia akan dapat kemiskinan daripada orang ni. Siapa yang kahwin dengan orang ni kerana apa dia? Kerana keturunan dia, dia akan dapat dana'ah, kehinaan daripada keturunan orang ni. Tapi, siapa yang kahwin kerana Allah, barakallahu lakuma, wa barak alaikuma, wa jama'a bainakuma fil khair. Ini cara demikian. Ini contoh kahwin. Kita nak berumah tangga. Kemudian, kita nak berkejaya. Kamu berkejaya kerana apa dia? Pergi kerja ni kerana apa dia? Kerana nak dapat bonus 2 bulan. Kamu nak kerja ni kerana apa dia? Kerana nak menghabis masa kamu. Kamu nak kerja ni kerana ni? Tak. Habis kamu kerja ni kerana apa dia? Kerana Allah. Ini contoh yang mudah. Buat apa saja, jangan buat kerana yang lain. Kalau kamu buat kerana yang lain, kamu penat. Dunia pun penat, akhirat pun penat. Letih je pada diri kamu. Orang tanya, kenapa pergi masjid? Nak pergi dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Jamuan disediakan. Penat je, kamu dapat jamuan je. Kamu dapat apa dia? Kamu dapat yang namakan dengan dapat pahala ke? Habis pahala pada diri kamu. Hilang pada diri kamu. Ini maknanya, benda yang kita betulkan pada diri kita. Kerana, nak buat satu amalan, kamu betulkan niat kamu. Kerana niat itu adalah asas pada amalan seseorang. Dalam, kita nak buatlah tadi. Kerana keyakinan kita tadi, mulakan dengan niat. Kayakan niat. Kita niat, aku pergi masjid, katanya, anak ingat baca kitab yang dikarang oleh Amr bin Khalid. Seorang ulama yang masyhur daripada Mesir, dia kata, kamu pergi masjid, kamu niat, biar banyak sikit. Niat, biar kaya sikit niat kamu. Apa dia? Pergi ke masjid, nak sembahyang sunat 2 rakaat. Sampai di masjid nanti, aku nak solat saf yang pertama. Kemudian, lepas pada solat saf yang pertama, lepas pada tu, aku niat dengar kuliah, wirid. Kemudian, aku niat lagi, biar banyak. Lepas pada wirid, doa. Lepas doa, aku nak niat, nak suruh aku dengar kuliah. Kemudian, apabila aku dengar kuliah, ada lagi tabun derma, aku derma. Kemudian, waktu mana diniat-niat. Tiba-tiba, benda-benda tu tak ada semua. Sampai-sampai, katanya Amr bin Khalid dalam kitab dia kata, kamu sampai-sampai, tiba-tiba, sampai-sampai orang dah azan. Orang dah qamat. Kamu tak ada dah sembahyang sunat. Misal contohnya. Tak ada, tak sempat nak tahiyatul masjid dan sebagainya. Kamu dapat ke pahala tahiyatul masjid tadi? Dah dapat. Kemudian lepas pada tersebut, lepas sembahyang, patutnya ada wirid. Imam angkat tangan terus. Doa terus. Kamu tak sempat nak wirid. Dah dapat dah pahala wirid. Kemudian lepas pada tu, kamu dah niat nak dengar kuliah. Tiba-tiba ustaz tak sampai-sampai. Kamu jangan mengeluh. Kamu dah dapat pahala mendengar kuliah. Tengok bagaimana kayanya agama. Nak bagi pahala pada diri kamu. Cara dia sebut, kamu jangan mengeluh. Jangan sebut, alah ustaz ni asyik-asyik tak datang. Ustaz pula yang jadi bangsa ni. Nak sebutnya gambaran demikian. Jangan. Kenapa? Belajarlah. Kerana kamu nak pahala ke? Kamu nak apa dia? Oleh kerana kamu nak dapat pahala, maka kamu jangan batalkan pahala itu. Maka di waktu itu, kamu dah dapat pahala. Alhamdulillah, dapat pahala. Malam besok niat lagi. Yang menyebabkan, kalaupun kamu tak buat, kamu dah dapat pahala. Itu cara demikian. Puasa sunat. Anda buat contoh yang mudah. Seorang perempuan, ataupun kita, seorang perempuan, dia puasa sunat. Waktu mana dia sebut pada suami dia, bang, saya nak puasa sunat nah.
puasalah, tak payah sebut-sebutlah, nanti nak puasa sunat puasa je, katanya suami. Satu hari dia puasa. Satu hari suami dia balik-balik pukul 4 petang, suami balik kerja pukul 4 petang. Jom makan, katanya suami. Alah puasa bang, katanya isteri. Alah berbukalah dengan saya. Waktu mana berbuka tersebut? Berbuka puasa sunat kan? Puasa sunat. Berbuka jom teman saya. Makan. Katanya suami. Dia di waktu tersebut dia berbuka, dia dah dapat pahala puasa sunat tadi. Dapat pahala puasa sunat. Tapi jangan dia suruh pula suami dia, bang, tak nak suruh saya berbuka ke tadi? Dia pula buat demikian. Nak sebutnya gambaran. Pahala tadi Allah datangkan dengan apa dia? Dengan niat tadi. Niat tadi, suatu Islam ni kaya dengan niat. Oleh kayanya dengan niat, Rasulullah SAW ajar, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Dimulakan dengan kelebihan niat. Kalau perhatian sekian ada masa, anda dipahamkan kitab Amru bin Khalid itu telah diterjemah dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Sebening air yang jernih, tajuk dia. Sebening air yang jernih. Anda baca buku tersebut, dia kata Allah nak suruh kita niat ni jadi ikhlas. Niat ni hidup nak suruh jadi ikhlas. Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Hebat tak hebat? Kita ni nak suruh jadi ikhlas. Allah turunkan satu surah yang menjadikan kamu baca kepada satu surah itu 1/3 Al-Quran Karim. Kalau kamu baca 3 kali, maknanya kamu sudah baca keseluruhan Al-Quran. Tapi jangan tiap-tiap hari 3 kul je. Kul wallah je 3 kali je dia ni. Dan dah habis dah sebuah Quran ada tu. Tapi nak sebutnya gambaran Allah, dia nak suruh kita jadi ikhlas. Allah turunkan surah Al-Ikhlas dalam hidup kita. Gambaran bagaimana mulianya dengan keikhlasan dengan niat tadi. Niat dalam hidup seorang. Semua amalan nanti adalah kembali pada niat itu, sama ada baiknya ataupun buruknya, betulnya ataupun rosaknya. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW sebut, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Para hadirin sekalian tahu hadis ni asalnya datang daripada peristiwa waktu mana seorang sahabat Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Sesampai dalam peristiwa hijratul Rasul ini, sampai di Madinah, tiba-tiba dia sebut, saya datang bukan kerana Allah. Saya datang bukan kerana Rasul. Tetapi saya datang ke Madinah ini kerana tunang saya datang. Saya bimbang, kalau saya tak datang, tunang saya kahwin dengan orang lain. Melepas saya. Yang menyebabkan, dia kata, saya datang kerana tunang saya datang. Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar bagi tahu kepada Rasulullah SAW sebut, innamal a'malu bin niyat. Tiap-tiap amalan ini disandarkan pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tiap-tiap benda yang terjadi dalam hidup kamu ni, ganjaran yang Allah tulis pada diri kamu, berdasar pada kamu niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana orang yang hijrah kerana Allah dan juga Rasul, dia akan dapat Allah dan juga Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW sebut, mana-mana orang yang hijrah kerana dunia ataupun perempuan untuk kamu nak kahwin, maka kamu akan dapatlah dengan apa yang kamu niat tadi dalam hidup kamu. Maka hendaklah kamu tidak mengatakan sesuatu, ataupun kamu membuat sesuatu, ataupun kamu berazam hendak melakukan sesuatu perkara, kecuali kamu pasangkan niat kamu itu untuk bertakarrub kepada Allah. Tiap kali mana kamu nak buat sesuatu, kamu nak sebut, kamu sebut, saya sebut ni kerana Allah. Maknanya, kamu sebut itu datang daripada hati kamu. Tidak datang daripada lafaz kamu. Tidak datang daripada mulut kamu, tapi datang daripada hati kamu. Kamu sebut ni kerana Allah. Kamu tak sebut kerana sesuatu benda tidak selain daripada Allah. Jernihnya saat itu. Sebab tu apabila kamu sebut taqabbalallah ataupun qabiltu, misal contoh kahwin, orang kahwin. Kamu sebut saya terimalah nikahnya. Kalimah itu merupakan kalimah paling kudus dan paling ikhlas. Kenapa paling kudus, paling ikhlas? Kerana kalimah tersebut kamu sebut, saya sanggup tipikul satu tanggungjawab amanah yang berada di belakang saya ini. Dia panggil demikian. Ataupun waktu mana kamu sebut, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu, itu kalimah yang paling indah dalam hidup kamu. Kamu nak salat, kamu sebut Allahu Akbar, keikhlasan kamu datang.
Mulut kamu sebut, kamu lafaz daripada hati kamu. Di waktu itu kamu membesarkan Allah sepenuhnya dalam hidup kamu. Ini maknanya keikhlasan. Mulut kamu sebut demikian. Kamu buat sesuatu, biarkan dia betul-betul kerana Allah. Perbuatan kamu, sedekah baik, kamu beri korban baik. Jangan kamu berebut daging korban tu senang katanya. Jangan kamu rasa bahawa daging korban tu keutamaan untuk diri kamu. Jangan. Benda-benda demikian. Kerana kamu buat tu, Allah tak ambil kira. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah tak ambil kira daging yang kamu korban. Allah tak ambil kira darah yang banyak mana yang kamu korban. Tapi Allah nak ambil kira ikhlas kamu tu. Sehingga kamu melahirkan ketakwaan pada diri kamu. Ni tak ambil dua bahagian, dua besen terus dibawanya. Baru dua bahagian, kadang-kadang dia pula beria lebih. Jangan, kita ni dah, kita ambil korban. Bila kita ambil korban, kita nak apa dia? Kita nak daging ke? Kita nak suruh dapat pahala pada kita. Bagi-bagilah pada diri kita. Ni kadang-kadang kena beli peti ais baru dia ni. Kenapa banyak sangat daging korban yang dimiliki? Yang tahun lepas pun tak habis-habis lagi. Ni benda-benda yang rugi pada diri kita ni. Buat sampai peringkat kita nyekani Allah Subhanahu Wa Taala. Ana kalau perhaniskan untuk tahun-tahun depan, ana tak cadang perhaniskan korban untuk Kemboja dan tempat-tempat sebegitu lagi. Banyak sangat. Kadang-kadang berlebih-lebih. Satu keluarga seekor lembu. Sampai peringkat demikian. Membazir dah kita. Tempat kita ni, kalau perhaniskan korban di kawasan bandar dan sebagainya, cukup 2, 3, 4 ekor cukup dah. Lepas pada tu, yang selebihnya bagi pada masyarakat kampung. Yang tak dapat. Di kampung tu, anda buat di kampung-kampung bau ni, buat korban bau ni, orang kampung dapat daging korban tu suka. Alhamdulillah Ustaz, terima kasihlah, tulang pun tulang lah disebut. Orang kampung dapat daging korban. Susahnya mereka nak makan. Orang kita ni susah ramai lagi. Bukannya senang, semua senang tak. Dia dapat, bila kita buat jamuan tu, nasi ada lebih, dia tanya, Ustaz, nasi ni boleh tak bawa balik? Nak bawa balik pada anak-anak disebut. Susah sungguh. Bukannya senang. Kita rasa, alah, semua senang. Tak ada tempat susah lagi di Malaysia. Tak. Banyak lagi tempat-tempat yang susah ni. Jadi kita ni, sekadar-kadar cukup lah. Ni kadang-kadang setengah-setengah masjid tu sampai 23 ekor. 25 ekor dia. Buat apa banyak-banyak kitanya? Kita di kawasan sebegini. Cukup 2-3 ekor untuk sekadar kita makan masyarakat kita di sini. Lepas pada tu, kita bahagi pada orang-orang yang susah-susah untuk dapatkan. Orang kita ni kalau boleh nak tidur dengan lembu tu kalau boleh. Waktu mana dapat lembu tu pula pegang pula. Bahagian geng-geng yang lembu tu, bahagian pegang pula. Niat ni pejam mata tengok lembu. Nak sebut niat kena dengan lembu. Kalau boleh nak bergambar dengan lembu tu lagi. Nak post dalam Facebook ni. Nak gambarkan bagaimana kita yang kadang-kadang lebih-lebih sangat dalam kau demikian. Niat kita, yakni mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala yang ditetapkan Allah ke atas perkara yang diniatkan itu daripada segi budinya dan kelebihannya sahaja tadi. Kita berhenti setakat inilah insyaAllah. Kita sambung pada akan datang nanti dan ketahuilah pula ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adakah hadis yang mengatakan jihad melawan hawa nafsu itu lebih baik daripada jihad perang? Tak ada. Hadis itu hadis yang tertolak dan hadis yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ialah jihad berperang melawan musuh-musuh Islam sehingga kamu gugur syahid di jalan Allah SWT. Kalaulah lawan nafsu itu hadis ini dianggap besar, lawan nafsu ini dianggap jihad yang paling besar, katanya para alim ulama, nescaya orang yang mati kerana lawan nafsu itu, mati syahidlah dia. Tapi tak pernah lagi kita dengar orang yang mati ni, tak makan ni, mati syahid dia ni. Sampai peringkat mati syahid besar, tak perlu dimandikan di kapal mayat dia. Tak. Yang paling besar dan paling bernilai dalam Islam ini, orang yang berjuang mempertahankan agama Allah, sehingga kan dia gugur syahid, li'i'la'i kalimatillahi yal ulya. Orang ni lah dianggap orang yang betul-betul berada melawan yang disebut dengan jihad yang lebih utama dalam hidup. Adakah lebih baik kita memperbaiki diri daripada orang lain
Bagaimana kita selalu jatuh dengan dosa sampaikan rasa Allah akan ampunkan dosa. Jika melakukan dosa tapi lepas melakukan dosa, kita bersalah sangat. Jangan kita cepat putus asa. Dalam hidup kita ni, kalau kita buat dosa, cepat-cepatlah minta ampun pada Allah. Dan apabila kita minta ampun pada Allah, Allah tak pernah tak ampunkan dosa kita. Minta ampun. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni buat dosa. Banyak dosa-dosa aku. Kemudian aku taubat pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku, ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu." Kemudian aku ulang kembali dosa itu, ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa itu. Kemudian aku taubat lagi pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku itu, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Ya, Allah akan ampunkan dosa kamu." Kemudian aku ulang lagi dosa itu, ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa itu, ya Rasulullah. Kemudian aku taubat lagi, ya Rasulullah. Kemudian, apakah Allah akan mengampunkan dosa itu, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Ya, Allah akan ampunkan dosa kamu." Lalu pemuda itu terkejut. Membulatkan mata dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampai bila Allah akan mengampunkan dosaku, ya Rasulullah? Sampai bila, ya Rasulullah? Aku buat dosa dan aku ulang. Buat dosa aku ulang. Dan aku buat dosa aku ulang, ya Rasulullah. Kemudian aku taubat. Sampai bila, ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Sehinggalah kamu berputus asa dalam minta ampun pada Allah." Allah tak pernah pun berputus asa dalam mengampunkan dosa kami. Maknanya, kita ni jangan terhentilah minta ampun, minta ampun. Allah bagi peluang pada kita ni. Terbuat dosa je, minta ampun cepat-cepat. Ini cara kita ni. Perlu kita, dengan orang lain bagaimana? Utamakan diri kita dahulu. Baiki diri kita dahulu. Untuk kita, sebelum kita baiki orang lain. Bagaimana untuk ubah keluarga dan ibu bapa yang kadang-kadang tertinggal solat? Ibu bapa dan adik-beradik. Macam mana caranya kita nak baiki mereka sebut? Bina diri kita. Dan anda pernah cerita pada perhatian sekian, Islam ni tertegak mula daripada diri kita. Diri masing-masing. Bila tertegak daripada diri masing-masing ni, dia akan mengubah kepada keluarga kita, adik-beradik kita. Anda pergi ke di Johannesburg tu, singgah di Johannesburg tersebut. Anda berjumpa dengan seorang pegawai Bank Australia, ANZ Bank. Dia pegawai besar. Gaji dia hampir 1 juta Aussie setahun. Budak muda Nazir nama dia. Pegawai bank daripada Australia. Tapi oleh kerana dia disihir oleh guru yoga dia. Guru yoga dia sihir dia. Dia cari-cari datang jumpa dengan Nana dekat Malaysia ni. Dia berubah, alhamdulillah pulih dia. Dia berhenti jadi pegawai bank tersebut. Dia pindah ke Johannesburg belajar kitab Sunan Sittah. Kemudian Nana pergi Bobo ni, 2 tahun yang sudah kes yang berlakunya. Nana pergi, dia sambut. Dia sambut. Bila dia sambut tu, anak tengok berubah hidup dia. Pakai dengan berjambangnya. Budak Australia. Smart orangnya. Budak muda. Kemudian siap pakai kain plekat lagi dia. Pakai kain plekat. Kemudian pakai serban. Jumpa dengan dia, peluk dia. Dia peluk dia, kata, "Ustaz, alhamdulillah saya dah boleh bercakap Arab. Kemudian saya belajar pula Sunan Sittah sekarang. Saya boleh baca dah kitab ni sekarang." Dia sebut, alhamdulillah dalam masa 2 tahun ni berubah. Dia kata, anda tanya dia, macam mana perasaan kamu? Kamu berhenti pegawai bank besar ni. Gaji 1 juta Aussie setahun. Takkanlah kamu tak rasa rugi? Saya tak rasa galak langsung. Sekarang baru saya rasa nikmat dunia saya. Allah bagi pada saya rasa nikmat yang besar. Kemudian, macam mana penerimaan keluarga kamu? Kita tanya. So, anda sempat pergi rumah dia di Australia. Pergi ke rumah Australia tu. Rumah dia tu sebelum daripada ni, adik-beradik perempuan dia tak tutup aurat. Ibu dia tak tutup aurat. Dia kata, bila saya berubah, Ustaz, saya belajar agama dan sebagainya, ibu saya tutup aurat dah sekarang. Kemudian adik-beradik saya dah mula tutup aurat. Dia kata, kemudian kami berlumba menghabis dan mengkhatamkan Al-Quran sekarang. Maknanya, perubahan tu bermula daripada seorang. Kadang-kadang kita dulu mula. Bila kita mula, dia gerakkan orang lain. Dia menggerakkan dalam kehidupan ini sendiri. Tak kahwin-kahwin lagi, muda orangnya. Siapa nak cari jodoh, bolehlah jumpa anak. Budak. Dia kata, "Ustaz, tolong cari jodoh orang Melayu, Ustaz. Saya nak kahwin dengan orang Melayu." Siapa yang nak ni kena isi borang kot. Orang. Kemudian bagaimana untuk jadi orang yang berilmu? Kadang-kadang
bekerja ilmu dunia, bekejar ilmu dunia sampai tertinggal ilmu akhirat. Rajin datang kuliah. Rajin datang ke kuliah, duduk dalam majlis ilmu sebegini, insya-Allah lama-lama Allah akan bagi. Ana sebut orang di Bangi baik, di Shah Alam baik, di Subang Jaya baik, kalau mereka mati dalam keadaan mereka tak jumpa alim ulama ini, mati masuk kubur tak lepas nak jawab depan Allah. Orang Bangi kalau dia mati, tiba-tiba malaikat maut malaikat muka dan nakir tanya, malam-malam Ahad malam Isnin tu siapa mengajar di surah An-Nur, misal contoh. Dia tak boleh jawab kokak dia ni. Tak boleh jawab, tak boleh nak tahu. Dia tak lepas depan Allah nanti. Kenapa dia tak lepas? Orang lain semua sibuk belajar, kenapa kamu tak pergi belajar? Kamu kena belajar lah. Kerana kat sini ni, boleh kata tak ada ruang tak belajar. Belajar terbuka. Medan universiti terbuka. Kita belajar menambah ilmu. Duduk. Dan bukan lama sangat pun, sekejap je. Kita belajar. Tu pun ustaz datang lewat kadang-kadang. Nak gambarkan tentang bagaimana kita belajar sekejap. Dalam masa sekejap pun kita berkira-kira lagi. Dalam hidup kita. Menuntut ilmu ni, biar sampai kita matilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, jemaah yang ada duit-duit interest, duit-duit yang kotor ni,